program, tapi saya rasa puas hati. Satu yang saya sebut dalam ucapan tadi, respon di mana-mana saja yang saya lawati nampak adalah baik. Ini bagi saya mempunyai signifikan. Kerana satu, mereka bukan sahaja menghormati pemimpin, tetapi mereka mengharapkan sesuatu yang boleh menambah baik kehidupan rakyat. Di kawasan mana pun saya lawat, kita dengar perkara yang mereka bangkitkan dan kita mencari jalan untuk membantu supaya kita dapat selesaikan problem. Sebab itu langkah turun padang yang dianjurkan oleh Perdana Menteri yang saya ikuti ini dan lain-lain menteri pun buat ialah untuk respon kepada apa isu yang ditimbulkan dan cari jalan untuk kita atasi dan selesaikan. Dan terutama perkara yang kita fikir mempunyai kesan dari segi sentuhan hati ataupun touch point. Dia tidak mesti melibatkan perbelanjaan besar ataupun peruntukan yang besar. Kadang-kadang pergi ziarah orang sakit, mendengar apakah sakit mereka, dapatkan rawatan, perubatan, dapatkan bantuan kebajikan. Ini kesemuanya kerja-kerja amal. Jadi kita harap contoh seperti ini boleh diteladani oleh lain-lain pemimpin di dekat Akar-Umbi, pergi melawat. Kadang-kadang parti pembangkang mereka tidak ada peruntukan, dia buat kerja macam itu je. Dia pergi melawat ziarah orang mati, ziarah kerja kahwin, walaupun kena bagi sedikit peruntukan, itu boleh orang kata menyentuh perasaan. Tapi keduanya yang kita lakukan ialah untuk mendengar apa-apa perkara berkaitan dengan pembangunan. Tadi saya umumkan tentang peruntukan untuk bina jambatan, kita nak membaiki tempat untuk nelayan, sistem saliran yang mengurangkan masalah banjir dan lain-lain lagi lah. Ini langkah-langkah yang saya percaya kita dah buat selalu tapi kita akan lakukan. Perkara tentang banjir di Perlis, Besar pun dah maklum pada saya dulu, dan kita dah ada dia punya plan ya, bagaimana cara banjir itu nak dikurangkan. Tetapi kerana melibatkan kos yang besar, kita akan mengambil langkah ikut fasa. Dan tadi yang saya umumkan tadi 18 juta yang telah diteruskan untuk ampangan Tebetasuh, membaiki saliran dan sebagainya, itu kita belanjakan, dan besok kalau ada peruntukan lain kita akan teruskan. Dia kena buat secara sustainable, dia tak boleh berhenti. Kalau betul nak kurangkan, dia mesti ada perancangan 5 tahun, 10 tahun ya. Jadi ini langkah-langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah. Tapi saya juga ambil kesempatan, ini dari sudut kerajaan pula, untuk menjelaskan beberapa isu pokok. Tadi saya sebutkan tentang soal bagaimana kerajaan nak membantu rakyat menangani keadaan kos harga barang-barang dan kos hidup yang meningkat. Jadi menunjukkan bahawa kerajaan prihatin tentang masalah ini, tapi saya telah menjelaskan dia adalah satu situasi yang dihadapi oleh seluruh dunia, masalah perubahan iklim, malahan banjir ataupun kemarau di setengah-setengah negara terluar yang menjaskan pengeluaran, jadi kos yang meningkat. Bahan-bahan utama yang diperlukan untuk industri ternakan seperti feed mill meningkat berganda-ganda, baja pun naik harga. Di samping soal kos minyak yang tentunya antara faktor yang paling utama, minyak yang naik di peringkat antarabangsa memberi kesan menyeluruh kepada seluruh dunia, dan Malaysia tak terkecuali. Jadi kenaikan dari segi kos elektrik, kenaikan dari segi pengangkutan, dia membuat impak pada barangan dan bahan pengguna. Jadi saya ambil kesempatan, dan ini mesej yang saya sampaikan di banyak tempat. Satu, perhatian kerajaan tentang soal itu. Keduanya, cara bagaimana kerajaan nak bantu, dan peranan rakyat dalam nak menangani masalah sebegini. Jadi kita dah adakan mesyuarat yang pertama beberapa hari lepas, dan ada beberapa perkuan. Jadi kita akan bersidang nanti dalam mesyuarat bulan depan nak melihat secara lebih terperinci apakah pendekatan yang kita gunakan.
Macam satu ialah tahun depan 1 bulan 1 kita akan mula kuasakan akta persaingan. This is a competition law yang telah pun diluluskan di Parlimen. Dibentuk Suruhanjaya Persaingan, di mana kalau ada aduan dibuat oleh pengguna tentang perlakuan perdagangan yang tidak adil, umpama menerusi monopoli ataupun dia buat secara kartel, dia pakat-pakat berkongsi supaya naikkan harga ataupun kurangkan bekalan. Jadi hal-hal sebegitu boleh sekarang ini ditangani menerusi Suruhanjaya itu. Dan dia punya kuasa itu besar, dia boleh panggil kelompok syarikat-syarikat berkenaan untuk memberi penjelasan kenapakah harga sesuatu barang itu lebih daripada yang sepatutnya. Jadi ini satu langkah dari segi perundangan yang kita buat untuk nak menangani masalah kenaikan harga barang. Keduanya dari segi soal kawalan harga, yang ni sejak saya dulu pun di kementerian masih dikekalkan, tapi ada batas. Kerana nak kawal harga ni tak semua orang suka. Pengeluar penangkap ikan kalau kawal harga, mana dia dapat pendapatan rendah. Tapi kita ada dasar untuk imbang supaya melalui kawalan harga ni rakyat tidak terbeban dengan kos barang-barang yang meningkat. Dan ketiganya, subsidi yang telah disediakan oleh kerajaan besar sekali. Saya umumkan dalam surat itu hampir lebih 20 bilion tahun ini, meningkat lebih daripada tahun lepas. Kenapa? Kerana harga minyak meningkat. Jadi kita nak pastikan harga itu kekal di paras yang kita kawal. Jadi komponen subsidi itu makin membesar. Tapi apapun kita dah putuskan secara berperingkat, subsidi ini mesti dirationalisekan. Mana mesti dikurangkan berperingkat-peringkat supaya kita tak terbeban dengan sejumlah subsidi yang terlalu besar. Jadi dalam soal yang keempat, kita mengajak rakyat supaya bersedia untuk dari segi mental menghadapi fenomena global yang saya sebutkan tadi. Jadi dia perlu mengambil langkah jimat cermat, mungkin berusaha untuk menambah pengeluaran makanan sendiri. Dulu ada kempen buku hijau. Jadi kalau langkah-langkah sebegini dibuat, mungkin kalaupun ada kenaikan kos dan inflasi meningkat, kita tidak terbeban dengan keadaan yang begitu berat sangat. Ini yang kita laksanakan. Ya, Tan Sri, Kabinet semalam memutuskan bahawa usaha-usaha bor laut dalam akan tidak menikmati subsidi seperti sebelum ini. Bila dia akan dikuasakan? Dia 1 bulan Jun. Iaitu untuk bot laut dalam, dia tak boleh menikmati subsidi yang sama. Pasal dia satu syarikat besar, dia pergi jumlah bot yang banyak, dia pergi meningkat laut dalam dan hasil dia jauh lebih besar daripada nelayan-nelayan pantai. Jadi tak sewajarnya dia mendapat subsidi yang sama. Tapi walaupun begitu, kita setuju kadar harga itu tidaklah seperti kadar harga minyak yang digunakan oleh industri. Kalau ikut pasaran di luar tu, kalau kita bayar harga di pam minyak tu, itu harga yang pasaran. Walaupun subsidi tapi harga pasaran di luar. Jadi dia akan bayar RM1.80. Yang sebelum ni dia menikmati kadar RM1 berapa? Nelayan? RM15 ke 20 sen, tak silap dia. Mungkin sebenarnya ada kaitan dengan penyelewengan dalam. Ya? Mungkin ada penyelewengan pada Usaha-usaha laut dalam untuk menangkap minyak. Pokoknya bukan soal penyelewengan, tapi pokoknya kita mesti mengurangkan kadar subsidi untuk bidang-bidang yang kita percaya punya peluang untuk bersaing, seperti sektor perikanan laut dalam. Dan saya sebutkan tadi, dia tak sama dengan laut PA di pantai, tak sama. Jadi itu keputusan kita. Tapi masih dia mendapat kadar yang agak lebih rendah daripada industri. Jadi agaknya kerajaan dapat jimat berapa banyak? Wallahualam, tak dia tak. Perkhidmatan tu mana akan digunakan untuk bidang-bidang pembangunan sosial dan lain. Bukan mana boleh jimat tu kerajaan ada simpanan reserve yang bertambah, kadang-kadang tak bertambah juga. Tapi kita agihkan ke sektor-sektor pendidikan,
sektor perkhidmatan, sektor sosial, kebajikan. Okay. Tan Sri, ROS dikatakan telah serahkan surat kepada PKR untuk mungkin dibatalkan pendaftaran dia. Tan Sri, pendaftaran dia. Wallahu a'lam, saya tak tahu, ini cerita baru ni saja. Okey. Tapi itu tugas penentang pertubuhan, tanggungjawab dia kalau dia melihat bukan saja mana-mana parti tertentu, satuan badan tertentu yang berdaftar di bawah dia, dia ada undang-undang. Dia tak terkecuali daripada mesti mematuhi undang-undang. Jadi kalau apa saja persatuan pertubuhan yang dianggap tidak mematuhi, tak mengikuti, memenuhi syarat-syarat, maka sewajarnya pihak berdaftar mengambil tindakan. UMNO pun pernah diharamkan dulu. Apa ni, banyak juga persatuan-persatuan yang terpaksa dibatalkan kerana dia tak mengikut kehendak, tak ada mesyuarat agung, tak menghantar laporan. Saya tak tahu apa sebab cerita ni. Balik kepada akta persaingan tadi, it is similar to the one in the US, antitrust laws, ya kan? Well, it is not called antitrust law, but the effect is to look at the element of competition. Well, in a way, kalau ada macam antitrust law tu mana pihak yang bersepakat, bersekongkol, undang-undang yang sama boleh digunakan terhadap mereka-mereka yang memanipulasikan pasaran. Dengan apa cara? Sama ada antitrust, kartel, monopoly, Even bigger lah kalau ya, punya ya, jurisdiction, kan? kuasa dia besar. Tan Sri, berbalik kepada kos kenaikan itu agak sekarang ni, apa mesej Tan Sri kepada pihak swasta? Contohnya pemaju rumah, apa yang pihak swasta boleh buat supaya Ya, kita menaiki kos? minta supaya mereka mesti ambil kira tentang bebanan rakyat. Kalau mereka kata pasaran itu terbuka, dia boleh naikkan kadar harga yang tinggi, hanya memikirkan soal keuntungan, itu dari segi undang-undang tak ada kawalan. Tapi kalau dia buat begitu, dia maknanya akan membebankan pengguna. Jadi biar dia berpatutan lah, reasonable lah. Mesti ada semangat untuk membantu, jangan memikirkan soal untung semata-mata sehingga dia terpaksa dia mengenakan satu kadar yang tinggi. Jadikan dia dari segi pengeluar, dia boleh memproses produk tu, bahan kita tahu kos meningkat, tapi jangan kalau kos hanya 1 sen, dia naik sampai 10 sen, ya, yang kena itu. Malahan dalam syarat yang saya fungsikan itu, saya nak cadangkan supaya wang 1 sen itu kita gunakan balik. Kalau umpama dia hanya naik 1 sen, jadi daripada RM1.70 segelas teh tarik contohnya, dia naik RM1.71. So patut tambah 1 sen lah, jangan RM1.75. Mana 1 sen naik tambah 4 sen lagi. Pasal dia nak round up the figure. Jadi tak salah kalau satu kita dulu kita gunakan wang 1 sen. Ini kita akan bincang dengan Bank Negara lah, ada tak wang 1 sen. Jadi bila dicari ikut kadar yang itu lah. Ini tak ada membankan. Kalau 1 sen kali 10 kali, kalau 100 kali dah banyak juga. RM1, RM10. Itu satu boleh yang boleh menjimatkan.